Tapi seru saja tidak pernah cukup. Dia seru dengan wa'amila solihan, dengan amal baik. Amal saleh itu termasuk tegakkan keadilan, jamin orang Islam terbela, jamin orang India, orang Hindu, orang Buddhis terbela, orang Kristen terbela. Kalau tidak, saya nak tanya, yang Islam itu rahmatan lil alamin, apa istimewanya? Angkat orang Islam, dia zalim kepada orang Islam, dia rompak hak orang Hindu, dia robohkan kuil mereka, dia hina orang Kristian dan orang Cina. Bagaimana sudah nak harap orang hormat kita? Tengok pemimpin Islam, pemimpin Melayu, gah bermain bicara Melayu, kayanya berbilion-bilion. Angkut sana, angkut sini, rompak sana, rompak sini. Balak hilang, hasil masuk negeri hilang, kontrak angkat. Kemudian agih sebelum pilihan raya seorang RM200 di mana orang. Ya, saudara, sebab itu kesedaran itu penting. Ya. Karena kalau kita nak kekalkan maruah kita, ini yang disebut negara hukum. Orang banyak keliru, sebab tu saya sengaja ulang maqasid syariah, syariah. Kadang-kadang orang Melayu pun takut syariah, syariah. Ayo, ini semua potong lah, atas potong bawah, potong susah loh. Jadi kita kena faham ada maksud syariah ini. Ya. Orang yang bukan Islam pun dia dengar takut. Orang Melayu pun ada bimbang. Kita kena sedar. Dia jaminan kebebasan beragama, kebebasan bersuara. Siapa kata dalam Islam tak boleh? Ada orang berbeza pendapat, dia bagi pandangan. Apa hak kita nak nafikan hak dia? Cakap, kalau dia pergi ambil parang pukul orang, dia ambil guna kuasa, ambil komisen ratus juta beli submarine, itu salah. Tapi kalau dia nak cakap, nak tegur kita, kita kena terima dengan baik. Ini disebut freedom of expression, freedom association yang mesti ada. Bahkan kita kena galakkan. Tocqueville ini pemikir Perancis yang kemudian menulis mengenai demokrasi di Amerika Syarikat, Democracy in America. Apa kata Tocqueville? Alexis de Tocqueville, di antara lain, kekuatan hidupnya masyarakat madani demokrasi itu ialah kerana orang boleh bicara, boleh buat persatuan, boleh berbeza pendapat, ada kelompok-kelompok sendiri. Ini yang kita hidupkan di negara kita. Saudara-saudari, saya nak tekankan sebagai kesimpulannya, merumuskan, walaupun saya tak dengar sudah Azmin tadi, tapi saya boleh baca. Kerana dia orang muda, dia singgung dia lagi keras. Saya ni adalah apa orang kata, oleh dia lembut sikit lah. Dia hentam directnya. Saya kadang-kadang main slow sikit, main jaga, bagus juga ya. Kita rumuskan Suraidah, pemimpin wanita kita, apa dia? Kita nak ajak masyarakat kita jangan mudah terpedaya dengan propaganda murah. Berapa lama kalau dengar dia, so ingat boleh menang Ampang. Kalau dengar cerita utusan Malaysia dan RTM dan TV3, menang ke Ampang? Mustahil. Bukan sekat tak boleh menang, mustahil boleh menang Ampang dan Gombak, umpama sebagai contoh. Tetapi kerana kebebasan berfikir, kebijaksanaan rakyat, terutama di peringkat bawahan yang tahu hak mereka. Berapa banyak orang-orang kerdil, peniaga-peniaga kecil, pegawai-pegawai rendah kerajaan yang dapat pembelaan sebenarnya. Siapa peduli ni kalau bulan 1 September naik lagi harga minyak, naik lagi harga barang? Siapa tahu dengan 6% kemelesetan sekarang, recession, berapa ramai lagi akan dibuang pekerjaan? Sudah tidak baca ini, kerana ini baca hanya propaganda murahan. Sebab itu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara, kerana orang atas, pembesar-pembesar UMNO, dia ingat kita bodoh. Kerana yang kita dengar, kata dia, radio RTM, radio Rais Yatim. Yang kita tonton RTM dan TV3. Kita satu Malaysia, tuan-tuan dan perempuan. Satu, memang satu. Satu untuk rakyat semua, satu.
yang juta-juta tu diambil. Satu. Bukan satu-satu dah. Jadi Ustaz, kita kena pertahankan. Liku-liku perjuangan ini menuntut kita ya, ada keinsafan, kesedaran bawa perubahan. Saya yakin orang tengah okey, salah biasa. Itu perancangan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan ingat, tapi mana boleh ni Musa Hasan dengan seluruh bala tentera polis, Gani Patak dengan dia punya semua angkatan dia, Najib kabinet dia, macam bagaimana urainya. Kadang-kadang ceramah kita malam ni okey, tengah ceramah tengok polis ramai daripada orang yang lain. Susah. Jangan kita perkecilkan kekuatan rakyat yang sedar dan mampu bersatu. Jangan sama sekali. Kita tengok di sejarah, orang kata kita ejen Cina sebab kita nak adil kepada Cina. Apa salah? Apa kita, dengan kita adil kepada Cina, apakah kita khianat kepada Melayu? Itu yang penting. Kita tak robah kuil Hindu, apakah dengan tak robah kuil Hindu maka kita khianat kepada Islam? Tidak. Kita kena yakin pendirian kita. Kalau sudah nak tegur, sudah bagi teguran dengan baik, tapi sudah kena yakin perubahan itu berlaku. Lihat Iran, masa Shah Iran, saya adalah di antara rombongan awal selain daripada Yasir Arafat, rombongan pertama kumpulan yang pergi melawat setelah Khomeini mengambil alih Iran. Saya termasuk 5 orang yang pergi. Sudah tahu Iran masa itu, Shah Iran itu bukan saja raja Iran, Shah, King of Kings, Shah of all the Shah. Bila nak tabal dia itu, masa itu belanjanya 60 juta pound. Maknanya ribu juta nak tabal dia sebagai Shah. Seluruh kepala-kepala negara datang. Kekuatan sabak dia, polis perisikan dia merata tempat. Dukungan CIA Amerika Syarikat penuh bagi sokongan kepada dia. Tapi bila ditakdirkan terumban, Allah takdirkan dia terumban, habis. Jangan lupa, dalam sejarah mengajar kita, siapa Namrud, siapa Qarun, terkaya di dunia, siapa Firaun, paling berkuasa. Kalau Tuhan takdirkan jatuh. Sebab itu kita kena kerja, kita kena ikhtiar, dan kita kena doa. Kita jangan harus rela tertipu. Kalau kita duduk sekali dengar tak berbuat apa-apa, kita akan kalah pasti. Tetapi kalau kita sampaikan maklumat, beli suara keadilan, beli harakah, baca nilai, tonton sekali-sekali RTM TV3, tak apa, saya tak gaduh. Mereka takut kita boleh tonton dia, dia larang orang mereka tonton kita. Siapa takut? Dia takut. Kita boleh baca media dia, dia larang orang dia baca media kita. Universiti di bawah Selangor, Unicel quiz, siapa boleh masuk? Bukan cakap masuk, Unicel Pro Chancellornya Rosmah boleh lagi. Kita izinkan menteri, pemimpin-pemimpin UMNO boleh masuk, boleh bagi ceramah. Tetapi kita, termasuk saya, dilarang masuk mana-mana universiti di negara kita. UIA yang saya bertanggungjawab daripada awal angkat, saya tak boleh masuk. Okey, rugi. Saya tak takut, sebab saya tahu bukan anak mahasiswa yang salah, bukan pensyarah yang salah. Yang takut itu Sianu dan Sianu. Mereka yang takut. Walaupun kita nampak tidak ada kekuatan pada zahirnya, tapi kerana kesedaran rakyat sedemikian rupa. Inilah punca mengapa hukum itu akhirnya penting kita tegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.